Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma sha Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sha Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kata musannif, dan disandarkan menentu bagi iradahnya itu majaz akli, kerana yang menentu pada hakikatnya adalah zatnya, zat Allah yang bersifat dengan iradah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, belah ihsan dia, jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kita dapat Islam sejak lahir lagi, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Dijadikan kita sedar dan boleh tasdik, membenarkan Allah Taala, membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dia. Dia berikan kita pula kesungguhan, minat yang berterusan untuk nak belajar, nak faham macam mana nak boleh hidup atas nama hidup jalan agama, supaya benar-benar jadi orang beragama, supaya hidup mati kita ialah kerana Islam, kerana Allah, nak capai satu matlamat hidup, menzahirkan kabadi pada Allah Ta'ala, ibadat dengan Allah Ta'ala dalam keadaan sentiasa kenal ma'rifah, arif dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa dapat berada dalam majlis yang mulia, meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman, insyaAllah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan disandarkan menentu bagi iradat itu majaz akli. Pelajaran kita duduk bicara ni masih dalam bab qada qadar. Qada itu atas sebagian takrif dia ialah apa Allah Ta'ala tentu azali, dengan apa yang dia nak jadikan pada makhluk dia, apa iradah Allah Ta'ala yang telah menentu, apa Allah Ta'ala ketentuan dia tentukan pada makhluk ni apa nak jadi pada kita, yang tu adalah dipanggil qada, dan dia melaksanakan apa yang telah sabit pada iradah dia, ketentuan dia tu, melaksana tu dia panggil qadar. Ataupun sebaliknya, kita bercara dah tu, alhamdulillah, kita pun pagi ni macam mana, tak ada apa yang berlaku melainkan atas takdir Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wajib sedarkan ke dia, bangun je pun alhamdulillah, Allah yang ahyana, dia yang ahyana ba'dama amatana. Dan dalam keadaan dia hidupkan kita ni, selepas dengan tidur tu dimatikan kita, dan wa ilaihi nusyur, pada Allah Ta'ala lah kita semua kembali, dihimpunkan, diperhitungkan satu persatu.
Baik. Jadi atas kita nak bicara ni, khasnya dengan bahasa dia sebut atas kita bicara qada qadar tu, qada tu adalah menentu oleh iradahnya pada azali. Tentulah dia nak bicara tu yang kita nak sambung ni. Menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Kita belajar dalam prinsip akidah ni, bila sebut Allah tu nama bagi zat yang bersifat dengan uluhiyah, nama bagi zat yang bersifat Tuhan. Jadi Allah nama, tentu sabit zat dia, ada marji' bagi asma' tu, mesti ada tempat rujuk, tempat kembali. Yang bila disebut Allah, nak rujuk ke siapa? Tentulah balik pada zat Allah Ta'ala. Dan bila disebut sabit zat Allah Ta'ala, tentulah sabit sifat Allah Ta'ala. Kaedah kita, zat dengan sifat, zat muqaddam, sifat muakhar. Zat ni dia masbuk, sifat ni tabi'. Zat dengan sifat mestilah sabit besar dia zat. Sifat ni sesuatu yang kita bicara selepas zat. Walau bagaimanapun pada Allah Ta'ala zat dan sifat, zat dia qadim, sifat dia qadim. Tak ada istilah dulu kemudian pada zat sifat dia. Cuma atas bahas ilmu adalah istilah bahas dahulu kemudian, mana muqaddam, mana muakhar. Semestinya zat adalah muqaddam, sifat adalah muakhar. Dia tak siapa dulu kemudian, tentulah zat ni dia masbuk, sifat adalah tabi'. Itu kan. Khas atas kita nak bicara ni, ada nama wajah mursal ni tak mana? Menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Yang menentu ni Allah ke iradah dia? Allah kan? Takkanlah iradah dia menentu. Kerana iradah sifat. Sifat mana boleh buat sesuatu? Yang boleh buat sesuatu ni zat. Zat yang sabit membuat sesuatu, bukan sifat. Habis itu sandarkan juga, kata menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Kenapa tak sebut menentulah oleh zat Allah Ta'ala, tapi kita sebut menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Seolah-olah iradah lah yang menentu, bukan Allah. Penggunaan istilah macam ni, yang ni dia kata menyandarkan, sandarkan, nisbahkan. Menentu ni apa? Menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Dia guna bahasa tu. Jadi sandarkan menentu bagi iradah itu atas nama dia panggil majaz akli. Kita ambil ta'rif sekali lalu. Apa dia majaz akli ni? Pertama bagi faham majaz. Lawan bagi majaz adalah kalam hakiki. Nisbah perbincangan, kalau sebut Quran, hadis, ayat-ayat yang disusun, sama ada Quran, hadis, begitu juga berkata ulama, dia ada istilahnya Allahumma salli. Bila kita susun ada istilahnya kalam hakiki, ada kalam majazi. Kalam hakiki ini ialah ayat-ayat yang disusun, apa lafaz yang disebut itulah maksud yang dikenaki. Dia tak memalingkan daripada makna lain daripada asal. Itu hakiki. Majazi ini dia adalah ayat atau kalimah yang digunakan lain daripada makna dia yang asli. Menggunakan satu kalimah lain daripada makna asli dia, itu adalah dipanggil majaz. Umum majaz ni adalah kalimah yang kita gunakan lain daripada makna dia yang asli, itu adalah majaz. Jadi kalau contoh majaz
Sebab majaz ni ada macam-macam jenis. Khas kita nak sebut ni majaz akli ya. Jadi majaz sekali lalu saya sebut lah tu. Contoh majaz ni apa? Mengaji ni belah depan ni kumbang, belah belakang bunga. Kumbang lagi. Itu kalam apa? Hakiki ke majaz? Majaz. Itu majaz. Kenapa pula majaz? Takkan kumbang lagi. Dan majaz yang kalau berkaitan dalam bab tasbih, yang tu dipanggil majaz isti'arah. Pasal dia ada unsur-unsur penyamaan, menserupakan satu dengan satu, tapi tanpa menyebutkan dua rukun besar dia, musyabah bih. Panjang tu kalau sebut satu-satu sekali lalu gitulah. Pasal bila sebut kumbang bunga, maksudnya orang lelaki macam kumbang, orang perempuan macam bunga. Pasal apa? Nisbah tu. Pasal tentulah kumbang mendatangi bunga, takkan bunga mendatangi kumbang. Dia ada prinsip, ciri-ciri dan sifat kenapa dan mengapa ada unsur-unsur tertentu yang kita gunakan lain daripada makna asli. Macam mana pun nak ambil istilah majaz. Jadi yang tu satu jenis majaz. Majaz macam tu umumnya dipanggil majaz lughawi lah, majaz dari sudut bahasa. Jadi dia bukan kalam hakiki. Contoh majaz dari yang Quran, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Kata orang kalau tengok terjemah tu, innaka la tusmi'ul mauta, kamu ya Muhammad tidak boleh bagi dengar orang-orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a, kamu tak boleh dengarkan orang yang pekak. Apa-apa seruan yang kamu ajak ni, kamu tak boleh dengarkan orang mati, tak boleh dengarkan orang yang pekak. Kalau faham sekali lalu, siapa orang mati tu? Orang mati ya, mayat dalam kubur lah. Untuk orang pekak lah orang tak mendengar. Macam tu ke maksud ayat? Mana tahu? Orang pekak memang tak dengar, tak payah turun ayat Quran, tak payah. Boleh? Faham? Apa? Orang dalam kubur, di atas apa yang kita tak boleh melihat pada dia, tentu akan ada satu sangkaan kita tak boleh mendengarkan, memperdengarkan orang mati. Boleh? Okey. Sedangkan ayat Quran itu bukan macam itu maksud dia. Siapa yang dikenaki dengan orang yang mati? Orang kafir. Orang kafir yang tak mau dengar perkataan Rasulullah diumpamakan macam orang mati. Orang mati jasad terbujur tu di pembaringan, cuba panggil. Kalau nama Yub, apa jadi ya? Bila dia mati. Orang kafir ni bila ajak marilah masuk Islam ni agama betul. Tuhan sebenar kita Allah, ada dia terima. Macam mana orang mati tak boleh berkenan kan apa perkataan yang diajak oleh orang hidup, macam itulah orang kafir. Itu maksud dia. Wala tusmi'u summad du'a, kamu tak boleh dengar orang yang pekak. Orang pekak memang tak boleh dengar. Tapi pekak di situ bukan maksud tak boleh dengar. Tak boleh dengar dia pasal dia pekak, tapi dia tu ialah orang yang menutup pintu hati dia daripada nak mendengar benda yang hak. Diserupakan dia macam orang pekak. Orang kalau dia boleh dengar sekali pun, kalau dah tutup telinga dia istilahnya kalau nisbah fikiran, dia dah mental block kan sesuatu, dah tutup fikiran dia daripada terima kenyataan dan kebenaran. Macam mana? Walaupun dia boleh mendengar, tapi nisbah kebenaran yang dia tak boleh telan tu, dia tak boleh accept kebenaran tu, itu dipanggil pekak. Panah pada sudut tu dikatakan mereka ni orang pekak, orang kafir, orang munafik.
Orang yang tak mau terima agama Islam ni, mereka ni macam orang pekak, macam orang mati. Jaga sikit. Itulah dalil Wahabi kata tak guna macam talqin. Maksudnya apa? Innaka la tusmi'ul mauta, kamu tak boleh pendengarkan orang yang mati. Quran pun kata orang mati tak boleh dengar apa kita cakap. Lagi buat apa wajah talqin? Sia-sia. Jadi duduk atas kubur buat apa? Buat apa ajar orang yang mati tu? Buat apa? Tazkirah orang atas kubur tu. Pula tak. Pasal dia ambil faham Zuhri ayat. Memang Wahabi faham Zuhri ayat, satu jadi pelak itu. Sedangkan bukan itu maksud. Sedangkan belajar dalam hadis, orang yang mati ni, tapak kasut siapa duduk berjalan tentang muka bumi ni, kalau dia kena jalan macam ni ni, siapa masuk tanah perkuburan tu, kalau memang dicam masih hidup dulu, siapa dia mati, siapa yang lalu di atas tu, dia boleh cam ada orang lalu satu. Dan ada orang yang kalau dia memang kenal cara berjalan begini, maka dia akan kenal siapa yang berjalan pergi atas kubur dia. Soal, orang mati dengar tak? Dengar tak? Orang dalam kubur tu dengar tu. Kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya ahla daril qaum mu'minin. Dia dengar tak? Dengar. Dia dengar. Kita yang tak dengar dia jawab. Okay. Itu satu hal. Saya ke sana lagi panjang sangat. Cuma nak sebut tam mana? Tam majaz tu lah. Jadi antara majaz saya sebut tu, ayat Quran tu, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a. Majaz juga. Kalau yang tu susah, tengok satu lagi contoh majaz yang kata tak dipakai makna asli ni. Bagi hidayat ni siapa? Allah ke selain pada Allah Ta'ala boleh bagi hidayat? Allah saja. Iya ke? Nabi tak boleh bagi hidayat. Nabi tak boleh bagi hidayat ke? Yang bagi hidayat Allah saja. Betul. Confident. Kalau Allah sendiri yang kata Nabi bagi hidayat, macam mana? Inna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala dia yang bagi hidayat pada siapa dia kehendaki. Memang lama dah dengar ya? Kalau Allah Ta'ala kata macam ni, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kamu ni Muhammad, wa innaka latahdi, sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tadi kata siapa? Allah je bagi petunjuk. Lepas tu Nabi pula bagi petunjuk. Siapa bagi petunjuk sebenarnya? Ya, Allah lah. Untuk kata Nabi bagi petunjuk, majaz. Itulah majaz. Itulah dia panggil majaz akli. Jadi majaz akli ni tarikh sekali lalu mengikut kaedah kita belajar ilmu balaghah. Majaz akli ni dia isnadu syai'in, isnadu fi'lin li ghairi man fa'alah. Isnadu fi'lin li ghairi man fa'alah, menyandarkan satu perbuatan lain daripada orang yang membuat, lain daripada pembuat, mensandarkan satu perbuatan, satu fi'il, isnadu fi'lin li ghairi man huwalah, lain daripada yang dia lah pembuat pada perbuatan itu. Yang tu dia panggil majaz akli. Tu saya sebut majaz dia ada macam-macam jenis. Yang masyhur ada majaz lughawi, ada majaz mursal, ada majaz isti'arah, ada majaz akli. Jadi kita nak tengok ni apa? Tak majaz akli. Cuba faham tengok sekali lalu pasal pelajaran ni. Saya ngaji satu hari, dan faham dia besar dari sudut nak faham situasi satu. Yang keduanya besar sudut mana? Bab akidah, supaya kita ni benar-benar beriman. Ta'alluq hati qalbi kita
hati sanubari kita takluk dia hanya pada Allah Ta'ala, bukan pegang pada makhluk. Kalau sebut makhluk, sebut aja makhluk, tapi atas jalan majaz akli. Majaz akli. Baik, jadi asal saya bicara istilah sikit, antu dipanggil majaz akli. Jadi majaz akli apa dia? Isnadu fi'lin li ghairi man huwalah, menyandarkan suatu perbuatan lain daripada orang yang dialah pemilik perbuatan tu. Jadi asal bicara kita tahu mana? Allah menentu ke iradah dia menentu? Untuk iradah Allah Ta'ala menentu. Apa tu? Itulah dia panggil majaz akli. Allah bagi petunjuk. Masa yang sama Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu ni Muhammad adalah benar-benar penunjuk pada jalan yang lurus. Siapa pula tunjuk? Nabi Muhammad pula bertunjuk. Tadi ayat lain kata Allah Ta'ala je bagi petunjuk. Bahkan menafikan bagi petunjuk kat Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bagi petunjuk pada siapa yang kau kasih, ya Muhammad. Untuk yang bagi petunjuk siapa? Dalam masa yang sama ayat Quran lain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kamu ni Muhammad memang benar-benar menunjuk pada jalan yang lurus. Macam okey ke sewil ke macam mana? Ayat Quran takkan sewil. Ayat Quran mesti betul. Untuk macam mana nak faham siapa bagi petunjuk? Allah. Untuk Nabi Muhammad, sandarkan Nabi Muhammad bagi petunjuk dipanggil majaz akli. Dia panggil majaz akli. Ni ngajak ni siapa bagi faham? Siapa bagi faham? Bukan saya bagi faham. Bukan dengan sebab saya ngajar kamu mereka semua faham. Alat. Duk nampak ni Allah bagi faham ke saya bagi faham? Jenuh memikir kau. Ke saya yang ngajar? Macam mana boleh faham? Saya ngajar lah mereka faham dia. Macam mana boleh sandar ke Allah Ta'ala pula Allah Ta'ala faham? Allah Ta'ala yang bagi faham. Jadi sebenarnya siapa bagi faham? Allah bagi faham ke saya bagi faham? Mana yang hakiki, mana yang majazi? Siapa yang bagi faham sebenarnya? Allah. Saya? Yalah, bukan saya bagi faham ke? Atas nama saya bagi faham tu dipanggil majaz akli. Allah bagi petunjuk ke Nabi Muhammad bagi petunjuk? Allah yang bagi petunjuk. Untuk kata Nabi Muhammad bagi petunjuk, bukan alat. Saya nak ajar alat ni. Saya ajar apa? Majaz akli. Majaz akli. Jinullah kerja. Dulu kerja kan? Ada majikan. Siapa bagi gaji? Oh, bukan Allah bagi gaji. Beriman tak beriman ni? Sahabat kata kerajaan bagi gaji, bukan Allah bagi gaji. Jawab. Siapa bagi gaji? Dah tak boleh nak jawab. Pening terus. Itu lupa. Itu yang nak kata kita duk sebut kepada selain pada Allah Ta'ala dalam bab menyandarkan perbuatan ni. Inilah atas istilahnya dia dipanggil, atas istilah ilmu dan istilah dalam mubalaghah dia dipanggil majaz akli. Majaz akli. Bukan nasi kenyang tak? Bukan nasi kenyang tak? Nasi bagi kenyang ke Allah bagi kenyang? Untuk makan nasi apa? Alatnya. Alat yang mengenyangkan. Tapi kita duk sebut kata macam mana? Siapa nampak kenyang makan nasi. Kenapa tak jawab pasal apa nampak kenyang aja? Allah bagi kenyang. Tidak macam tu. Dia orang panggil dia lupa. Lupa tu kan. Dengar, saya bukan nak bukan lupa tak lupa. Nama istilah. Mau kalau tanya, ngapa nampak kenyang ni? Makan.
Nampak sihat, hari tu sakit lutut ni, tak sakit lutut dah, makan majun. Betul bukan Allah bagi sihat, bagi sakit lutut, bagi hilang sakit lutut. Kau majun. Allah bagi sihat. Itu majun? Majun tu alat. Majaz akli. Bukan saya nak salahkan alat tu. Saya nak ajak istilah tu. Majaz akli. Majaz namanya. Susah sikit nak terlanak. Saya memang dah tak ada apa-apa istilah tu, memang saya ngaji. Yang tu dia panggil majaz akli. Kalau duit tak ada, kita kerja ke, mengambil upah ke apa, nak buat apa tu, kerja-kerja tu, cari duit dia. Cari duit ke cari redha Allah? Biasanya orang tu cari duit. Redha ni orang ni, tapi biasanya kerja tak ada duit. Biasanya. Yang tu yang kata majaz tu. Tu kata majaz tu. Kita kalau kemarau, kalau hujan turun, apa jadi? Memanglah basah hujan. Ngapa? Pokok kalau hijau, kering macam mana? Dengan sebab hujan turun, hijau. Hujan turun, oi sejuknya. Hujan turun, insya-Allah. Apa dia? Suburlah pokok, hijau lah balik, rumput kalau tak kering. Siapa yang bagi hijau daripada rumput yang kering tu? Hujan ke Allah? Itu sebut hujan? Majaz akli. Majaz akli. Itu yang panggil majaz akli. Jadi majaz akli tu apa? Menyandarkan perbuatan menghijaukan pokok tu seolah ke hujan. Kita sebut kata hujan turun kalau ni. Hijau habis pokok. Segarlah pokok ni. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Majaz akli. Jadi majaz akli ni apa? Majaz akli ni maksudnya yang bagi segar, bagi hijau tu Allah. Sebut ke pokok tu, sebut ke pokok sebut ke hujan tu, dia sebagai laluan tu, yang tu bukan hakiki, yang tu nama dia majaz. Dan majaz macam ni macam apa? Majaz akli. Pasal apa panggil majaz akli? Pasal isnadu syai'in li ghairi man huwalah. Sandarkan satu perbuatan lain daripada pemilik perbuatan yang sebenarnya. Itu dipanggil majaz akli. Syaitan jahat tak? Jahat tak? Memang kerja dia menyesat tak? Menyesat nak bagi petunjuk ni kerja siapa? Kerja syaitan. Menunjuk Allah Ta'ala, bagi menyesat pun Allah Ta'ala. Yudhillu man yasha, yahdi man yasha, wa yudhillu man yasha. Dia bagi petunjuk siapa kehendaki, menyesat pun dia akan bagi sesat pada siapa dia kehendaki. Allah yang bagi sesat ke syaitan bagi menyesat? Macam mana jawab? Allah bagi menyesat hakiki, syaitan menyesat majazi. Pasal apa? Meletakkan perbuatan menyesat tu pada yang bukan ahli dia. Bukan ahli maksudnya bukan penyesat yang sebenarnya. Sebenarnya menyesat dan beri petunjuk ni tiada lain sebenarnya. Siapa? Allah. Siapa yang ada sifat uluhiyah saja boleh menyesat dan menunjuk. Menyandarkan menyesat tu pada iblis, menyandarkan petunjuk tu pada Nabi Muhammad. Apa tu? Majaz akli. Majaz akli. Susah ke macam mana? Boleh faham? Boleh? Kalau tak biasa dengar kan susah kan? Ngaji subuh pula, kuat tahajud malam. Cukup powernya tu. Boleh? Faham tu? Allah. Sebenarnya kita ni kalau ni sebab bercakap, kena sedarlah kita bercakap ni banyak majaz. Banyak sangat majaz.
Pasal apa majaz? Kita tak cakap bersandar ke orang salah pun. Kita bercakap bersandar ke makhluk. Atas kita bicara qada-qadar ni, kita bercakap bersandar kan, menentu tu iradah Allah. Seolah-olah bukan menentu tu Allah. Yang menentu ni zat Allah ke sifat Allah? Tentulah zat Allah. Sifat mana boleh buat sesuatu tanpa zat? Apa itu? Menyandarkan, menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Iradah dia yang menentu. Yang tu dipanggil sandar kan, idafat kan, kata menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah iradah dia menentu, bukan zat dia, iradah yang menentu. Yang tu dipanggil majaz akli. Pasal apa? Menyandarkan perbuatan menentu tu bukan pada hakiki zat Allah, tapi menyandarkan perbuatan menentu tu pada sifat Allah. Sedangkan zat dengan sifat, siapa yang memang boleh buat sesuatu, siapa? Zat ke sifat? Mestilah zat. Sifat tak boleh buat sesuatu. Sifat mesti ada di zat sesuatu. Jadi sifat terkonten-konten tak boleh buat sesuatu. Itu sandangan juga. Iradah Allah Ta'ala azali. Jadi ketentuan Allah Ta'ala azali dia laksana kan. Betul. Majaz akli. Ini akli. Tengok bagi soalan sikit. Kalau bab ketuhanan apa susah, tengok sebut. Siapa buat Jambatan Pulau Pinang? Pengetahuan pula tak ada. Siapa buat Jambatan Pulau Pinang? Mahathir. Siapa buat KLCC? KLCC pun tak tahu siapa buat. Memanglah makhluk. Bagilah sebut nama spesifik sikit, macam dolar ke apa. Mahathir lah buat KLCC. Lita lomba Sepang tu, Formula 1 tu, siapa buat? Mahathir juga. Stadium Sukan Bukit Jalil, siapa buat? Mahathir juga. Banyaknya jasa Mahathir ni. 25 tahun jadi Perdana Menteri. Lepas tu jadi Perdana Menteri kali kedua pula. Lepas tu dia letak jawatan. Tu nak jadi Perdana Menteri balik. Tu satu itu ayat tambahan itu. Itu ayat tambahan itu. Apa tujuan saya nak cerita ni? Dia buat KLCC, dia buat Jambatan Pulau Pinang, dia buat Lita Sepang, dia buat Stadium Sukan Bukit Jalil. Apa lagi jasa Mahathir? Dia tak bagi bantuan sekolah agama. Dia yang memotong bantuan per kapita. Setiap pelajar ni dia ada, sepatutnya kerajaan kena bagi kepada siapa majikan dia, sekolah agama tu lah, untuk bagi bantuan per kapita layak untuk sekolah dapat. Tapi dia potong bantuan per kapita sekolah-sekolah agama. Dia bagi sekolah Cina dia bagi. Bukan saja per kapita, guru dia bagi, guru besar dia bagi, gaji lagi dia bagi. Tapi ngajar per subjek Cina. Sekolah Tamil pun dia bagi. Sekolah agama dia nak tiri kan. Tu baran sikit lah sebut tu. Lagi saya kona jauh sangat, saya balon dia. Saya bukan nak balon dia. Pelajaran naik pagi ni pelajaran apa? Majaz akli. Mahathir bina Jambatan Pulau Pinang, betul? Masa bila dia banjur simen? Bukan saja arah, apa? Desain aja. Idea dia. Lepas tu bila nak pecah tanah satu, lepas tu jambatan dah siap nak lalu, macam mana? Dia lah. Ada pinggan, gunting satu, ada ribbon, macam mana? Ambil gambar ni. Naik motor ke naik kereta ke macam mana? Mahathir buat jambatan, pegang simen cangkui, tak ada pegang apa benda, tak erti. Sebila dia buat Jambatan Pulau Pinang,
majaz akli. Sebenarnya siapa buat? Korea. Korea buat. Korea negeri. Majaz akli lagi. Majaz akli kita pakai banyak. Siapa kencing kita dulu 22 bulan ni? Parti amanah. Parti amanah boleh kencing. Bukan orang. Apa? Majaz akli. Majaz. Banyak kita pakai majaz ni. Hujan turun, hijau tak pokok? Hujan turun, kalau lepas kemarau, hijau tak pokok-pokok kayu rumput? Hijau tak? Pokok kayu lagi hijau? Hujan bagi hijau pokok kayu? Ke Allah? Majaz akli. Telan lah majaz akli tu. Taja telan lah majaz akli tu. Majaz akli nama dia. Majaziyah tu hal. Tapi majaz macam jenis. Ni majaz akli. Ni faham tak saya ajar majaz ni? Siapa lagi faham ni? Saya lagi faham. Majaz akli. Siapa lagi faham sebenarnya? Itulah majaz akli. Ni cerah tak ni? Macam mana boleh cerah? Allah lagi cerah. Wadah. Lampu lah. Tak ada lampu nak cerah ke mana? Lampu je. Majaz akli. Saya bukan menafikan alat, laluan, sebab saya tak nafi itu. Saya nak cerita istilah majaz akli. Boleh? Apa bahasa mudah? Ada cadangan bahasa apa sedap sikit majaz akli ni? Apa? Dia kata pinjaman. Masa Melayu ni itulah tak ada apa pakai. Istilah kata pinjaman ni, kita pinjam kata kalimah lain, makhluk lain, orang lain untuk letakkan perbuatan tu pada dia, sedangkan dia bukan pembuatnya. Kalau dalam masalah menyandarkan perbuatan lain daripada pembuatnya, itulah kita bicara ni, nama dia majaz akli. Nama majaz akli bukan asli. Majaz akli namanya. Dan istilah majaz akli ni isu dalam bab kita sandarkan pada makhluk yang sepatutnya itu bukan perbuatan dia. Memang makhluk bukan ada perbuatan. Kita punya asal bicara situlah. Atas bicara juga yang menentu mestilah zat Tuhan, takkan sifat dia. Yang tentulah Allah menentu, bukan iradah menentu. Tapi kita bagi takrif, memang ulama lain pun takrif serupanya. Apa dia takdir ni? Menentu oleh iradah Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala menentu, bukan Allah. Majaz akli. Tu majaz akli. Faham majaz akli ni? Dia kunci untuk dapat fil tauhid. Sebut kita harian ni boleh kata semuanya kita sebut ni majaz akli. Kalau katalah durian kita baru lepas, ada durian mereka seekor je. Banyak mana boleh jual durian? Adalah 80,000. 80,000 seekor je. Berapa banyak pokok? Kata dia adalah 6 pokok. 6 pokok boleh dapat 80,000. Contohlah kan. Saya nak cerita. Tengoklah buahnya. Mereka pakai baja apa? Mestilah baja special. Kalau baja biasa tak maunya buah itu. Aku bubuh baja ni segarlah pokok. Sampai patah dahan, sampai kena buang buah. Sampai kena potong. Kalau tidak patah dahan, jahanam langsung pokok tu. Bubuh baja tu segar. Kalau bubuh baja tai ayam je, jadi apa? Jadi doyan tai ayam lah. Tengoklah baja awak lagu mana. Apa tu? Majaz akli. Mulut sebut ke baja, hati sepatutnya macam mana? Allah. Ni majaz. Tak faham majaz kafir. Ya, dengar elok.
Tak faham majas kafir. Kenapa kafir? Kenapa kafir? Kerana setiap perbuatan yang kita duk sebut dan sandar, tak sebut pun Allah, memang tak sebut pun Allah Ta'ala, duk sebut pada makhluk je. Sebab tu jadi kafir. Tak mana jadi kafir? Sebut makhluk, faham makhluk, tak faham ni majas akli, sandarkan pada perbuatan makhluk. Sebenarnya Allah lah hakiki yang memberi. Itu hakiki dia. Jadi sebutkan ke makhluk, yang tu dipanggil majaz akli. Tarikh dia apa? Isnadu syai'in li ghairi manfa' li ghairi man huwa lah. Itu antara lapan yang masyhur kalau kita jumpa dalam mubalaghah lah. Dia isnadu fi'lin, sandarkan satu perbuatan li ghairi man huwa lah, lain daripada pembuat pada perbuatan tersebut. Man huwa lahu. Isnadu fi'lin li ghairi man huwa lahu, ataupun isnadu fi'lin li ghairi fa'ilih. Dia tu selain daripada siapa pembuat dia yang sebenar. Kalau asal tak ada kitab macam itulah, isnadu fi'lin li ghairi man huwa lahu. Kalau cakap Melayu saya bagi dah tadi. Kalau dengan bahasa kita sebut mudah, majaz akli ni apa? Kita majaz akli ini adalah menyandarkan kepada suatu makhluk sesuatu perbuatan, sedangkan pembuat suatu perbuatan tu tak ada lain daripada Allah Ta'ala. Tapi kita sandarkan juga perbuatan tu kepada selain pada Allah Ta'ala atas jalan majaz akli. Akli. Kalau orang tanya, pasal apa anak kamu cerdik-cerdik boleh hafal Quran semua? Ada Al-Quran tamat hafiz. Siapa yang bagi cerdik? Allah ke mak hafiz? Allah. Kalau tak ada akidah ke Allah, kafir. Jadi sebut kata anta ma'ah tafiz. Siapa yang dibagikan mereka ni baik ni? Allah. Sebut ma'ah tafiz tapi hati pegang Allah. Ni ciri orang beriman, baru orang iman. Kalau tidak, orang Islam dengan orang kafir nisbah akidah sama. Kalau tak dapat akidah macam kita belajar ni, khasnya atas istilah majaz akli. Bahkan orang kafir yang muamalah dalam bab yang dimuamalah, kalau tanya bab sebab, dia lagi kuat daripada kita nisbah yakinnya dengan sebab yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu. Contoh pokok durian tadi lah, kita kata ayat okey lah, macam mana lu punya durian boleh cantik-cantik lah, besar-besar sedap manis lemak pasal apa? Cina kata apa? You tengoklah awak punya baja bubur apa duit punya. Itu bukan tek ayam saja kena belajar baik punya mah. Tu Cina cakap. Untuk kita pun tak ada macam mana durian dia. Nak juga wah pun mau durian macam lu punya durian lah. Kita mau beli itu baja, satu kuning berapa mah? Ada ingat Allah Ta'ala masa tu yang menyembuh apa dia? Tak ada. Tapi jadi kafir ke kalau muamalah itu? Tak kafir kalau kita faham majaz akli. Tak faham majaz akli, macam mana? Hanya berpegang dengan zahir, tanpa hati kita menyedarkan siapa yang melakukan dan menzahirkan sebenarnya siapa apa yang dah berlaku tu, boleh jatuh kufur. Jika hanya pegang pada makhluk, tak sedar pada Allah lah yang menjadikan perbuatan pada makhluk. Lama tengok kata apa, dulu nampak sakit, lah ni tak sakit dah. Kau obat pun bukan calang-calang. Kalau masuk farmasi, kau tanya lah, tengok ubat aku ke mana. Korang tu yang tak jadi sihat-sihat tu, maka obat komen, tengok aku pakai obat apa.
Okey, baiknya ubat. Okey, tak jadi kafir cakap itu. Kalau akidah macam Cina apek pun duk faham makan ubat, kita pun memang cakap makan ubat. Tapi kita sebut makan ubat, macam mana Cina apek pun akan jawab macam tu, makan ubat bagus punya, mahal punya. Kita pun sebut macam mana Cina apek, dalam masa yang sama kita pun tak ada akidah memang kita Cina apek lah. Boleh faham saya cakap? Boleh? Sikit je lari. Tak mana larinya? Kita tak ingat Akidah. Akidah. Jadi macam mana supaya boleh ingat tu? Sedar. Majaz mursal. Majaz mursal. Pasal apa buat kuih cantik ni? Dia tadi nampak kek gebu ni. Baking powder. Baking powder bagi kek yang lembut. Apa tu? Majaz akli. Majaz akli. Tapi tu saya ada orang baking powder. Saya makan daripada peserta bergoda Pulau Pinang, ada Cik Ba. Hati-hatilah sikit. Apa nak sebut ni? Majaz akli. Itu yang pelajaran lagi ni, majaz akli ya. Ada soalan. Ya. Boleh faham? Ya, pasal menafi yang uluhiyat. Kalau memang nafi itu memang kita pun kata memang jadi kufur lah kan. Masalahnya apa? Kita tak boleh isbat dengan Allah Ta'ala. Satu kita belajar ni untuk kita jangan kufur. Kufur yang hakiki kufur tu masih lagi orang kafir tu, na'udzubillah. Tapi atas kita sebut ni menafikan daripada ada kufur Allah Ta'ala, dia bukan macam tu, tapi khas. Bahkan macam mana sebenarnya nak faham macam mana keadaan nak tauhid ke Allah Ta'ala dengan istilah kita jumpa pagi ni, ada nama majaz akli tu. Majaz akli tu. Macam mana nak faham berhubungan itu. Nak faham berhubungan tu. Jadi bila faham berhubungan, yang inilah hakiki, yang ini sandarkan dia atas nama majaz, bangun nama Muslim, mukmin, iman yang kamil. Kalau tidak, bahaya. Ada tempat ingat, ada tempat ingat. Berapa ramai orang tak ingat apa-apa pun Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Satu dengan sabab kita belajar ni, wasilah kan, majlis yang kita berada yang sangat mulia ni, mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerah pada kita boleh tauhidkan dia, sedar ke dia, tak terjadi hijabnya kita dengan keasaan dia. Bahkan sentiasa mengiktiraf Allah Ta'ala, dialah pembuat sesuatu, tak ada siapa yang bersekutu. Tak ada siapa yang bersekutu. Yang tu asal akidah dia. Jadi kalau sandarkan buat tu pada iradah dia atau sandar pada makhluk, yang tu adalah majaz akli. Ada soalan? Baca pendek je kitab, tapi nak faham tu macam mana? Nak faham tu, huraian tu pasal nak faham tu lah. Baca boleh baca, tapi nak faham yang ngaji ni kena faham, kena ada satu prinsip. Apa dia? Mengaji, dia dengar, faham. Itu mana ngaji. Tu dah faham, amal. Baru panggil amil, baru panggil amilin. Amilin saja ada banyak sifat orang rumah, tak selesai. Kena buang semua, baru boleh jadi mukhlisin. Berapa lapis tu kan? Sebut staging tu ada 4 lapis lah. Ada perjalanan jasad, perjalanan kolbi, roh, asir, banyak lah kalau sebut situ. Jadi asal sebut akli, majazi. Kalau tak ada situ dulu, sekali lagi lah kita baca khatam kitab ni. Tangan dia kata maka terkandunglah segala makna aqaid yang tersebut di dalam
perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli. Situ dulu insya-Allah. Sampai hawain. Baca tu lagi tak selesai pula pasal ni ambil masa sikit. Tak selesai. Sekali lagi lah insya-Allah. Malam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il walhamdulillahi rabbil alamin.